Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Okey, hari ini kita sambung lagi modul 5 perkaunan untuk syarikat berhad menurut share. Hari ini kita akan pergi ke jenis modal di muka surat 65 Galus SPM Galus SPM Sasbadi. Okey, hari ini kita tengok jenis modal. Okey, bagi syarikat berhad, modal sebuah syarikat berhad diperoleh daripada terbitan share. Jadi, apa yang syarikat berhad terbitkan share ataupun saham, itu adalah modal bila share ataupun saham ini dibeli oleh orang awam, maka duit berkenaan dijadikan modal oleh syarikat berhad. Harga se-share, bermakna se-share tu ialah satu unit share ataupun satu unit saham ditentukan oleh lembaga pengarah syarikat berdasarkan nilai sebenar syarikat. Kalau syarikat tu besar, nilai share se-share saham adalah mahal. Kalau syarikat tu kecil, maka nilai se-share dia adalah murah. Harga se-share, harga bagi satu share, satu unit share boleh berubah bergantung pada prestasi syarikat. Okey, bila syarikat berhad ni telah beroperasi 5-6 tahun, syarikat ni dah semakin maju, maka share dia menjadi semakin mahal. Di mana modal bagi syarikat berhad ni ialah bilangan share ataupun bilangan saham yang diterbitkan darab harga se-share bagi satu unit share ataupun satu unit saham yang dijual oleh syarikat berhad. Nanti kita akan lihat macam mana kita buat pengiraan Okey, sekarang kita lihat jenis modal share. Jadi ingat modal share ni ialah modal yang diterbitkan oleh syarikat berhad. Jadi jenis modal share ada dua. Okey, jenis modal share terdiri daripada share biasa dan share keutamaan. Jadi syarikat berhad dia boleh terbitkan dua jenis share. Satu share biasa dan satu lagi share keutamaan. Okey, kita lihat apa dia share biasa. Share biasa ni bagi orang yang membeli share biasa, dia berhak mengundi dalam mesyuarat agung. Syarikat berhad ni dia ada lembaga pengarah Jadi bagi pemegang ataupun pembeli share biasa, dia boleh mengundi dalam mesyuarat agung. Yang kedua, kadar dividen. Dividen ni ialah untung bagi orang yang membeli share. Dia kalau perniagaan untung bersih, rugi bersih. Tapi bagi syarikat berhad, orang yang memegang share ataupun orang yang membeli share, dia akan mendapat untung dan untung ini kita panggil dividen. Bagi share biasa, kadar dividen dia tidak tetap setiap tahun. Bergantung kepada keuntungan syarikat. Kalau syarikat untung banyak, maka pemegang share biasa dapatlah dividen banyak. Kalau syarikat tu untung sikit, dia akan dapat sedikit. Dan ada kadang-kadang orang yang memegang share biasa ni tak dapat dividen langsung. Okey, orang yang share biasa ni dia menerima dividen hanya selepas pemegang saham keutamaan dapat dividen. Jadi orang yang membeli saham keutamaan ni dia akan dapat dividen terlebih dahulu dan bakinya barulah diagihkan kepada pemegang share biasa. Jadi pemegang saham utama ni lebih keutamaan kan, dia lebih utama. Dan orang yang memegang share biasa ni dia tidak menerima tunggakan dividen. Katalah tahun 2021 syarikat sebab mungkin kita
mengalami situasi pandemik ni, jadi syarikat berhad tidak dapat untung, maka dia tidak boleh beri dividen kepada pemegang share biasa. Jadi pada tahun 2022, pemegang share biasa ni tak akan dapat tunggakan daripada tahun 2020. Dia tak akan dapat tunggakan dividen. Okey, dan pemegang share biasa ni pula tidak diberi keutamaan dalam tuntutan balik modal sekiranya syarikat dibubarkan. Jadi kita lihat pemegang share biasa ni dia banyak terbelakang daripada share keutamaan, kecuali dia berhak mengundi dalam mesyuarat agung. Itulah dia punya keistimewaan bagi orang yang membeli share biasa. Okey, kita lihat pula share keutamaan. Orang yang membeli share keutamaan ni, dia ni pula tidak berhak mengundi dalam mesyuarat agung. Dia tak boleh mengundi dalam mesyuarat agung. Orang yang memegang share keutamaan. Dan tetapi kadar dividen dia tetap. Nanti kita akan tengok macam mana dia tetap. Katalah share keutamaan ni dividen dia 7% setiap tahun. Setiap tahun dia akan dapat 7% dividen. Sama ada syarikat untung ataupun rugi. Kalau untung dia dapatlah tahun berkenaan. Kalau rugi dia akan menerima tunggakan. Dan dia ni, orang yang membeli share keutamaan ni, dia menerima dividen terlebih dahulu. Seperti cikgu terangkan tadi, bakinya barulah diberi kepada orang yang memegang share biasa. Ada keutamaan dalam tuntutan balik modal sekiranya syarikat dibubarkan. Orang yang memegang share keutamaan ni, kalau syarikat tu dibubarkan, dia ada keutamaan untuk menuntut balik. Orang share biasa tak ada. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan orang yang memegang share keutamaan, dan dia juga layak menerima tunggakan dividen. Okey, sekarang kita pergi ke latihan 1. Penyataan di bawah ini berkaitan dengan sejenis modal. Merupakan share yang dikeluarkan untuk dijual kepada orang awam. Pernyataan di atas merujuk kepada jadi bila ada pernyataan seperti ini menunjukkan merupakan share yang dikeluarkan. Apa maksud dia? Bila merupakan share yang dikeluarkan bermakna modal yang diterbitkan. Dia akan keluarkan share biasa dan share keutamaan, dan kedua-dua share ni adalah kita panggil modal diterbitkan. Okey, jadi jawapannya ialah C. Okey, latihan yang kedua, kita lihat pernyataan yang manakah tidak benar mengenai syarikat berhad. Apa yang tidak benar? Modal syarikat diperoleh daripada terbitan share. Betul kan? Jadi daripada terbitan share biasa dan share keutamaan, dia akan jadi modal syarikat. Harga satu share boleh berubah bergantung kepada prestasi syarikat. Jika syarikat prestasinya meningkat, harga se-share juga akan meningkat. Dan harga se-share yang diterbitkan ditentukan oleh lembaga pengarah syarikat. Jadi harga se-share juga betul ditentukan oleh lembaga pengarah syarikat. Harga se-share adalah tetap sama setiap kali share diterbitkan. Yang ini tidak benar kerana setiap kali share diterbitkan, lembaga pengarah syarikat akan menentukan harga yang terkini. Jadi yang tidak benar ialah D. Okey, latihan yang ketiga, maklumat yang berikut berkaitan dengan modal sukses berhad. Yang ni cikgu nak ajar bagaimana kita nak kira modal diterbitkan. Okey, nampak modal diterbitkan 2 modal, 1 share keutamaan, 3 juta unit 5%. Ini yang cikgu kata tadi, dividen bagi share keutamaan adalah tetap. Bermakna share keutamaan akan dapat 5% setiap tahun dividen.
sama ada rugi ataupun untung syarikat Berhad. Jadi, diterbitkan 3 juta unit, 5% share keutamaan dan setiap 1 unit share RM2. Jadi sekarang modal yang diterbitkan untuk share keutamaan ialah 3 juta darabkan dengan RM2 bermakna share keutamaan dia ialah 6 juta. Kemudian yang kedua share biasa. Dia terbitkan 1,500,000 dan 1 unit share ialah RM1. Jadi 1,500,000 darabkan dengan RM1, ya, modal yang diterbitkan untuk share biasa ialah RM1,500,000. Jadi modal diterbitkan mesti tambah kedua-duanya, share keutamaan dan juga share biasa. Jadi bila kita tambahkan 6 juta tambah dengan 1,500,000, kita akan dapat 7,500,000. Jadi jawapan ialah C. Bagi syarikat Berhad ni, ya, duitnya nilai juta-juta. Ya, tak mainlah nilai yang kecil-kecil, ya. Okey, kita lihat latihan 4. Penyataan manakah yang betul tentang ciri share biasa dan share keutamaan? Apa yang betul? Okey, kita lihat. A. Pemegang share tidak berhak mengundi dalam mesyuarat agung syarikat. Share biasa dia berhak mengundi. Share keutamaan yang tidak berhak. Okey. A salah. B. Kadar dividen bagi share biasa tetap ke? Tak. Tetapi kadar dividen bagi share keutamaan adalah tetap. B juga adalah salah. C. Tiada tunggakan dividen. Ya. Share keutamaan ada tunggakan dividen. Ini betul. Ya, share biasa, ya, dia tiada tunggakan dividen, tetapi share keutamaan dia ada tunggakan dividen. Okey, C betul. D. Pemegang share biasa menerima dividen terlebih dahulu daripada pemegang share keutamaan. Ini salah, ya, kerana share keutamaan akan menerima dividen terlebih dahulu, ya, daripada share biasa. Jadi jawapannya ialah C. Okey, jadi di sini cikgu ada terangkan 4 latihan dan kita tahu, ya, jenis modal ada 2 dan apa dia modal diterbitkan. Dan cikgu ada sediakan jawapan, jadi pelajar bolehlah, ya, membuat latihan. Selamat mencuba.